So bila kita nak isukan ataupun menerbitkan ataupun nak keluarkan saham kepada orang, kita kena melalui proses sebenarnya. Tak boleh tiba-tiba saya mengaku yang saya ada syarikat, lepas tu saya ajak siapa-siapa minta duit orang. Meh labur kat saya. Dia tak boleh kalau macam pernah dengar skim cepat kaya orang tipu apa semua tu. Semua pun kena ada dokumen. Kau masuk ke depan ke masuk ke belakang? Semua kena lalu satu proses. Okay. Okay, go. Okay, so perkara pertama, mula-mula kita kena lalui proses mendaftar. Depan sekali ni lah. So itu akan jadi modal. Ni depan sekali untuk belakang ni, faham tak? Masuk je situ. Pergaduhan adik tu. Betul lah. Tenang Cik Aina. Okay. So selepas modal dibenarkan akan ada modal diterbitkan. Ni you all akan nampak. Nampak ke aku mau duduk dalam ni? You nampak skrin? Ya, boleh. Boleh Okay. Lepas modal diterbitkan, modal berbayar penuh. Okay, apa maksud modal dibenarkan? Sini. Benda senang je sebenarnya. Okay, kita kalau nak buka bisnes, kita daftar bisnes dekat mana? Slow lah. Dia daftar bisnes. Siapa tahu? Kalau awak nak buka bisnes, awak nak daftar kat siapa? Dekat. Dekat mana? Tak pernah tahu. Tak belajar Tak tahu dia juga. Okey, kita kena daftar dekat SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Tak kisahlah awak punya bisnes tu besar ke kecil ke, kena daftar dekat sana. SSM. SSM. Tapi kita sekarang bisnes dah daftar. Sekarang ni kita nak buat Dah mula. mendaftar saham. Saham pun kena daftar je. Saham kena daftar. So itulah yang dinamakan modal dibenarkan. You daftar dekat Suruhanjaya Syarikat, nama dia Suruhanjaya Security SC. Dah mula ke cikgu? Cikgu dengar tak? Dah start dah. Cikgu, saya tak dengar suara cikgu. Oh ya ke? Kalau tak dengar, awak cuba check punya Ada dia jadi seorang speaker. Sebab Haris boleh dengar. Ni Man, cikgu suruh check kau punya speaker. Takut lah ini. Okay. Aku lupa nak tekan ni. Mantap. Betul tu. Okay, dah jumpa? Dah jumpa ke yang sepatutnya? Adalah tu dia gaduh-gaduh. Okay. So SC ni adalah Suruhanjaya Security, bahasa Melayu dia. Okay. So SC ni dia macam office kerajaan lah. Dia macam you pergi, saya nak daftar untuk saham. Saya nak jual saham RM1 juta. Boleh tak? Macam awak minta approval lah. Okay. So bila you dah dapat approval tu, barulah you boleh jual dekat orang awam. Kalau tak boleh. Cikgu ulang. Teruskan tak boleh. Baru masuk. Baru okey. Aina dah dengar? Hello Aina, dah dengar? Takut. Aina dah dengar ke? Campur. Okay. Tak apalah, saya teruskan. Lepas dia daftar dekat SC, barulah dia boleh jual. So means that kena ada approval. Contoh, awak pergi dekat office SC tu, awak kata saya nak jual saham sebanyak 500,000 unit. Okay, so maknanya nak jual banyak tu, 500,000 tu. Okay, tulislah kat sini, saya pun tulis 500,000 unit. 500, baik tak dengar pula. 500,000 unit.
So dia orang pun approve. Alhamdulillah approve. So terus kita dapat kelulusan. Maknanya kita boleh pergi jual dekat orang ramai 500,000. So then kita pun pergi kat orang ramai. Saya pun masuk Sungai Buaya kan, contoh tadi kan. So saya pun pergilah dekat tempat orang, saya war-warkan. You all, kita orang nak jual sekian-sekian. Jual maksudnya terbit. Sebab menerbitkan kertas tadi tu kan. Sijil kan. Mengeluarkan sijil. Tapi saya tak semestinya keluarkan semua 500,000. Oh, saya keluarkan sedikit saja. Sikit-sikit lah tengok projek. Projek ni mula-mula nak ratakan tanah je. Logik tak? So, apa saya buat? Saya pun cakap, saya terbit 100,000 dululah. 100,000 dapat berapa ringgit? 100,000 ringgit. So, modal yang diterbitkan adalah berapa ringgit? 100,000 sahaja. 100,000. Yes. Screen sharing. So when we Tadi ada 4 about orang that, tu. inilah dia. Aku ungkap. 100,000 unit. Tapi Ringgit. cikgu, ada tak yang balance-balance tu bila nak jual pula? 400,000 tu bila nak jual? Okey, ini dinamakan terbitan pertama. Dapat daripada mula. Pertama. Balik. Terbitan pertama, contohlah saya terbitkan tahun ni 2020. So berapakah baki dia ataupun modal belum diterbitkan? Yang belum diterbitkan akan jadi Tak, kalau 100,000. Pandai. So good job Haris. 100,000. Salah ikut, tak dengar. 100 Mak sini Tak boleh. belum terbit. Macam tu. Okay, tu kena take note. Cikgu, ada tak terbitan kedua tu pada tahun yang sama? Ada je. Tapi dia take time sikit lah. Awal tahun, hujung tahun. Okay, so next. Dia akan ada lagi berbayar penuh ni. Apa benda pula berbayar penuh ni? Okay. Setiap kali you terbitkan, kadang-kadang orang tak bayar. Kadang-kadang orang bayar sikit. Dia macam cop dulu booking. Okay. Tapi dalam syllabus you all, semuanya berbayar penuh. Maksud cikgu, okay, contoh Haris tadi, dia beli, dia berkenan dekat projek saya. Haris pun kata, saya nak beli 1,000 unit saham. Patutnya Haris bayar dekat saya 1,000 ringgit. Tapi time tu Haris bawa duit 500 je, ataupun Haris boleh bayar pada saya time tu 500 ringgit sahaja. So itu tidak berbayar penuh sebenarnya. Faham? Dalam dunia sebenar itu mungkin berlaku. Jadi untuk SPM level banyak yang cakap semuanya berbayar penuh. So 1,000 ringgit, semua orang mesti bagi 1,000 ringgit. Faham? Okey, so itu dia akan jadi modal berbayar penuh. Kat sini. Salah pula. Ni ha. So semua yang beli, semua bayar. So don't worry lah. Okay, dapat? Faham? So tadi kan ada terbitan pertama. Nanti cikgu 2021 nak terbit lagi boleh tak? Boleh? So 2021, let's say you terbit lagi 200,000 pula. Sebab projek makin rancak kan. Buat piling semua dah siap. Sekarang nak pasang dinding bagai. So 200,000 unit. Ini terbitan kedua. So terbitan kedua menjadikan totalnya berapa unit yang dah diterbitkan? 300. Alhamdulillah. So terbitan kedua menjadikan 300. So berapa baki yang belum diterbitkan? 200. So exactly 200 lah yang tinggal. So bila lagi nak jual tu? Suka hati syarikat lah, management lah. Nak fikir macam mana? Nak jual bila? Okay, ada soalan kertas satu pun boleh jadi. Soalan kertas dua pun boleh jadi. Kertas dua yang biasa macam soalan pendek-pendek lah. Okay. 2 markah depan-depan tu. Okay. So itu ceritanya. Okay. Selain daripada tu, you all kena tahu bagaimana nak menulis dia. Nak menulis dia dalam PKK. Nanti dalam soalan kita akan tengoklah. Okay, yang sini faham
Faham. Faham? Okey, saya tak hilangkan lah ni. Saya share benda lain pula. Okey, saya share soalan. So, soalan yang pertama adalah hello phone. Wow, hello. Okey, dah jumpa dah soalan hello phone masing-masing? Hello phone. Dah. Okey, you baca mula-mula apa yang kena baca mula-mula? Baca anda ditindaki menghitung. Tak payah baca cerita dongeng dia dulu. Tengok apa yang dia nak. Which is down here. Pasal? So apa dia nak dalam kes ni adalah modal dibenarkan dan modal berbayar. So you fokus kat benda tu dululah. Tadi dah belajar modal dibenarkan dan modal berbayar. Janganlah bising ah. So apa nak buat? Baca. Okay. So 4 markah satu tu 2 markah lah. So jom kita baca. Modal dibenarkan. Hello phone telah ditemukan pada 1 Julai dengan modal nominal yang terdiri daripada bla 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 dan bla bla bla. Okay, so sampai di satu ayat ni saja, you kena fokus apa you faham. So benda yang you fokus sepatutnya adalah berapa unit saham keutamaan. Ni yang saya highlight. Okay, itu saham keutamaan. Lagi satu adalah saham biasa, SB. Dapat? Okay, good job. So, apa yang kita dapat daripada itu, kita akan nampak itulah yang dibenarkan. Macam nak tahu dia benar ke tak? Okay. Modal nominal tu maksudnya modal yang dibenarkan lah tu. Okay. Sebab story yang kedua adalah menerbitkan. Nampak perkataan menerbitkan tu? Nampak perkataan ni? Mana? Menerbit. So, ayat pertama ni biasanya dia cerita dibenarkan. Okay, macam mana nak tulis ni? Macam mana nak tulis? Phone berhad. You boleh je tulis modal dibenarkan ataupun saham keutamaan berapa. Okay, sekejap saya ambil saya ambil teks. Saya tulis kat tepi ni. So jawapan untuk modal dibenarkan tadi So you boleh tulis, saya short form lah. You all kena full spelling kan. Saham keutamaan you salin balik je. SK berat 3 juta. 3 juta unit. You boleh buat kat alliance. RM. Macam tu. RM dulu. Lepas tu buat sama dengan berapa? Berapa dapat? Lepas tu SB pula kan? SB. Berapa juta tadi? Saya tak nampak. 5 juta SB. 5 juta SB. Okay. Makan ruang lah saya buat short form macam ni Nanti you all tak dapat pula. You all kena penuh. Saya J je lah. J. Lagi jimat ruang. So kat sini tulis RM 6 lah kan? 6J. Terus sini tulis RM RM je ni? RM je kan? RM1. Tu buat macam ni je. RM 5 lah kan? 5J. Cukup. Dah dapat ke markah? Okey. Lepas tu tulislah kat bawah dia. Jum lah. 6 tambah 5 11. Dapat markah ke? Ya? 4 markah. Macam ni je? Macam tu je. Tu saya kata. Topik ni, dia macam matematik. You extract maklumat. Lepas tu macam alang-alang macam salin balik je kan. You fahamkan maklumat betul pilihan awak. InsyaAllah dapat markah penuh. Tulis dengan cantik. Okay. Faham? Ada soalan kan? Pentinglah kat soalan korang. Saya terus tengok dekat soalan sebelah atas lah. Okay, lepas modal dibenarkan, dia tanya pula modal apa? Modal berbayar, betul? Kalau kita ikut step yang tadi, whiteboard you all tadi, mana dah? This one right?
modal diterbitkan, semua yang terbit tu semua berbayar penuh. So don't worry lah. Kalau masuk silibus bukan sekolah, dia jadi lagi tinggi lah. Dia akan pelik-pelikkan kat situ. Okay, so kita tengok dekat soalan tu balik. Nak jawab modal ataupun modal yang berbayar penuh. Okay, apa nak jawab ni tadi? Tengoklah berapa diterbit, betul? Okay, so kita tengok berapa diterbit. Okay. Mula-mula dia cakap pada 5 Julai syarikat telah menerbitkan 2 juta saham keutamaan. 2 juta saham keutamaan bermaksud berapa? 4 juta. 2 kali dengan 2. So you buat SK. Ni soalan untuk B modal berbayar. Bukan B apa? A2 1B. Oh, okay. So SK 2 juta. 2J 2 juta. 2 juta at nak tulis apa? 2. 2 RM2. RM2 sesaham. Kadang-kadang dia akan sebut okey, kat sini ada tulis nilai PAR. Nilai PAR tu nilai seunit yang dia dah daftar tadi tu lah. Nilai PAR tu nilai asal tu. Okey. So berapa ringgit ni? 2 kali 2. 4 juta. Okey, settle. Betul. Next, kita baca lagi. Macam baca karangan je lah. Separuh lagi. Separuh saham biasa. Dia kata separuh saham biasa pada nilai PAR. Berapa saham biasa tadi? 5 juta. So sekarang ni maksudnya 5, half of 5 adalah 2.5. Yes, 2.5. So 2.5 million maknanya 2,500,000. Macam tu. So tulis proper lah macam ni. Berapa ringgit? RM1 kan? So berapa ringgit semua sekali? 2.5 juta je tu. 500. 2.5 juta. 2,500,000. So that ditotalkan. Macam tadi lah. So tambah lah. Tambah je lah. 4 tambah 2. So jumlah 6.5. Correct. 6.5 juta. Yes, macam tu. Siap. Siap. Semudah itu. Dapat lampak berkah. Okay, faham? Okay, faham. Okay. Faham. Okay. Ada kawan lain senyap je ni? Faham ke yang lain-lain? Oh, ada Hanif lah. Hai Hanif. Long time no see. Kita buka mic ke? Ya ke? Kesian. Boleh dengar tak? Ni boleh chat dengan kita orang sebenarnya. Hi all. Boleh chat kalau tak faham. Tanya terus pun okey. Jangan senyap-senyap. Okey, saya teruskanlah. Okey. Apa soalan kedua dia? Menyediakan akaun bank. Oh, okey. Untuk pengetahuan you all, topik ni dia tak ada akaun yang berat-berat. Dia hanya tahu debit kredit saja. Debit kredit. Okey, so saya buka balik whiteboard. Okey, ini cerita tadi kan? Ini cerita yang saya kata kena daftar lah, apalah, whatsoever lah kan. Bila sampai peringkat bertemu orang awam. So dia, bertemu orang awam. Maknanya saya pergi jumpa you all. So apa saya kena buat? Ataupun apa orang awam kena buat? So berada di sini. So hakikatnya macam sekarang lah. Kalau kita nak pergi jalan, kita tulis jalan sekati kan. Kena jumpa polis dululah, apalah. Kisah-kisah macam tu lah. So apa kita kena buat? Sepatutnya dia macam you fikir macam nak masuk asrama. Ideanya macam masuk asrama. Nak masuk asrama. Wih, tepalnya gemuknya pen saya. Nak masuk asrama. You fikir benda ni dulu. Okay, macam mana kita nak masuk asrama? Let's say lah, teringin lah. Saya result bagus, saya nak masuk SBP lah cikgu, MRSM cikgu. Apa yang nak kena buat? Kena isi borang.
So hakikatnya, contohlah saya pergi dekat Sungai Buaya tu, lepas tu saya cakap, okay siapa nak beli saham ni? So korang pun berminat, okay isi korang ni dulu ya, saya kata. So itu bermakna ada satu permohonan, kena mohon dulu. Kan? Okay. Dalam kes SPM ni semua yang mohon semua lulus. Tapi kalau hakikatnya nak masuk asrama tak semua lulus kan. Kena interview lah apalah. Tak lepas tak boleh lah kan. Tapi untuk cerita ni semuanya lulus. Bila you dah mohon, you lulus, you kena buat apa lepas tu sebelum masuk asrama? Kena bayar yuran sikit kan? At least bayar yuran pendaftaran ke, nak masuk asrama tu kena bayar sikit kan? So kena bayar. Okay, nampak cerita dia situ? Tapi sekarang kita twist. Kita bukan nak masuk asrama, kita nak beli saham. Okay, dan sekarang awak bukan pemegang saham, awak sedang buat akaun untuk syarikat. Awak lah accountant syarikat. So maknanya awak yang standby tunggu orang datang hantar borang. Faham? Borang nama dia borang permohonan. So you akan buat satu kotak lah, contoh ada satu kotak lah weh. Kotak tu borang nama permohonan. Siapa-siapa yang datang dihantar borang, letak sini ya cik, borang permohonan, ada borang. Okay, so kena buat apa cikgu? Lepas tu kita nampak orang hantar borang, kita buat apa? Kita pun record lah. Ada berapa orang hantar borang hari ni? Oh ada 3 orang. Okay, catat 3 orang. Betul tak? So apa yang kita akan buat? Kita akan buat T account. T account nama dia account permohonan. Okay, account permohonan. Short form sorry. Tengoklah permohonan. Orang tu mohon untuk apa? Kan contoh nak masuk asrama, mohon masuk form 1 ke mohon masuk form 4 contohnya kan. Jadi awak pun klasifikasikan. Kalau saham keutamaan, saham keutamaan. Kalau saham biasa, saham biasa. Okay, so apa yang berlaku? Akaun permohonan akan ada di situ. Benda tu masuk. Contohlah borang permohonan ni ada berapa yang masuk? Ada 8,000 orang masuk. Okay, tulislah 8. Masuk kan? So apa yang berlaku? Debit account permohonan. Kredit account apa? Tu yang kita nak tahu tu. Kita pun buka lah lagi satu. Kita buka lagi satu. Diorang mohon untuk apa? Diorang mohon untuk beli share. Maknanya akaun modal. Okay? Akaun modal saham biasa atau saham keutamaan. So satu dah debit, satu lagi mesti kredit, akaun modal. SK atau SG. So akan 8,000 lah kat sini. Faham? Okey, itu step yang pertama. Iaitu di sinilah. Ni Ni dengan ni. Mesti diingat, akaun permohonan adalah sementara sahaja. Dia akan hilang lepas tu. Dia sekejap je ada. Sebab sekarang ni kita nak layan yang kedua pula. Orang akan bayar. Oh, serius dia? Memang mesti bayar. Kalau tak bayar, tak dapat teruskan. Okay, so cereng. Dia pun buat bayaran. Betul tak? Dia pun buat bayaran. Apa yang akan berlaku? Duit masuk. Akan ada benda dekat bank. Ke? Kecing. You dapat duit, you hantar dekat bank, betul? So, debit bank. Kredit apa anak-anak? Kredit account permohonan. So, 8,000 tadi bayar penuh kata. Okey, masyuk 8,000. Lepas tu akaun permohonan pun kan saya kata tadi dia temporary sahaja. So kita nak off dia lah. Nak bunuh dia, nak tutup dia. So 8,000. Itu yang berlaku di sini. Okey, yang saya buat love ni Ni warna merah. Faham?
So dua transaksi tu saja yang you kena pegang. Tak payah pening-pening lah. Tengok buku teks boleh, betul. Tapi mungkin tak tahu macam mana nak hafal, mana satu yang nak hafal. Dua ni cukuplah untuk awak hafal. Okay, yang saya buat star dengan love tu. Okay? Boleh? Okay. So, ya. Okay ke Haris? Okay. Mana kawan-kawan lain senyap je tu? Harap ada. Kalau tak respon pun. Okay. So, dalam soalan ni, kita nak layan dia punya debit apa, kredit apa. Tadi kan dah ada senarai betul? So, you pakai jawab balik. So, untuk menjawab akaun permohonan saham keutamaan dan sebagainya tu, so, you kena tahu apa tadi? Debit apa? Mula-mula hantar borang. Debit akaun permohonan. Okay. Betul lah. Sebab borang masuk kan? Akaun permohonan lah short form saya tulis. Tapi soalan nak saham keutamaan. So buat SK je. Tak payah buat SB. Okay, kredit apa? Yang mana? Kredit dia apa? Kredit dia nilai. Tak. Kredit dia berapa? Apa dia? 8. Kita tengok balik. Tadi? Apa tadi warna hijau ni? Kredit akaun kredit akaun modal. Yes. So you kena tengok kredit akaun modal. Yang modal. Okay. Sekejap. Okay, so debit dah tahu, kredit dia pun dah tahu kan? Itu je lah. So kena buat akaun je tu. Apa lagi, buka lah akaun T awak. Tu kemahiran masa form 4. Okay, macam mana nak buat tu? Okay, buatlah permohonan. Lepas tu, lagi satu akaun modal. Dia nak spesifik SK, buat SK. Berapa ringgit tadi SK? 2 juta kali dengan 2 ringgit. 4 juta. Sini 4 juta. Itu transaksi yang pertama. Kalau dia dah bayar, buka lagi satu, bayar, duit masuk dekat bank. Bank 4 juta. Kredit dia apa? Kredit permohonan 4 juta. So ini you akan off lah, habis dah. Tak ada hantar bawah, tak ada baki. Yang ini tu ada. Adalah, tu je lah. Siap. Okay. Semudah itu. Okay, boleh? Okay, boleh. Okay, cantik. Okay. Kat sana cuaca okey ke Haris? Nak hujan. Nak hujan. Kesiannya. Okay. Tak apa, ada lagi satu ni sebenarnya dividen. Saya akan buat time lain lah dividen ni. Okay. You ada lagi satu soalan. Selain Alisha, you ada satu firma kreatif. Boleh try soalan tu. Okay. Benda yang sama. Yang dividen ni you jangan tengok dulu. Sebab dividen ni ada perkiraan. Dia macam matematik je. Sangat senang. Okay. So at least kalau saya cerita banyak-banyak kan tak boleh digest lah. Pengsan, tidur sampai lepas isyak lah. Baru bangun. So saya berpada-pada lah. Kita asar dulu sekejap lagi Okay, itu saja. Izzati Akilah kot ni. Izzati Akilah, Haris. Aina dah hilang dah dari radar. Okay, itu saja untuk hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita orang roger lagi bila buat. Okay, bye. Salam. Masih go. Okay, salam ibu Haris. Boleh. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye.